فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش. ثم قال وكيع: هذا أصح من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي. وعبيدة من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hudzaifah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu baginda membuang air kecil di tempat itu sambil berdiri. Aku membawakan air kepada baginda, lalu hendak pergi menjauhkan diri daripadanya. Tetapi baginda memanggil aku, yakni supaya mendekatinya, sehingga aku berada hampir dengan kedua tumitnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan menyapu kedua khufnya. Abu Isa berkata, demikianlah Mansur dan Ubaidah ad-Dabbi meriwayatkan daripada Abi Wa'il daripada Hudzaifah seperti mana riwayat Al-A'mash. Hammad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah pula meriwayatkan daripada Abi Wa'il daripada Al-Mughirah bin Syu'bah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Wa'il daripada Hudzaifah lebih sahih. Sekumpulan ahli ilmu mengharuskan kencing sambil berdiri. Abu Isa berkata lagi, Ibrahim An-Nakha'i ada beriwayatkan hadis daripada Abdullah daripada Abidah bin Amr As-Salbani. Abidah adalah salah seorang kibar at-tabi'in. Diriwayatkan daripada Abidah bahawa beliau ada berkata, saya memeluk agama Islam 2 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Ubaidah ad-Dabbi, iaitu murid Ibrahim, beliau adalah Ubaidah bin Mu'attib ad-Dabbi. Kunyah beliau ialah Abu Abdul Karim. Kata Abu Isa lagi, saya mendengar Al-Jarud berkata, saya mendengar Waqi'. Di sini katanya ada dahulu kemudian sedikit ya. Dahulu kemudian sedikit daripada dalam matan tadi. Boleh diperbaiki, dipastikan macam mana tertib sebenarnya.
Sebab nuskha-nuskha itu berbeza-beza, ada dulu kemudian. Dari segi teks yang diberikan tadi itu nampak ada dahulu kemudian, jadi itu kena maklum lah. Wa sami'atul Jarud itu padahal di tengah tu. Qala Abu Isa yang mula-mula, wa sami'atul Jarud di situ. Sedangkan dalam terjemahan ini di belakang, kemudian. Kata Abu Isa lagi, saya mendengar Al-Jarud berkata, saya mendengar Waqi' meriwayatkan hadis ini daripada Al-A'mash. Kemudian Waqi' berkata hadis ini adalah hadis yang paling sahih pernah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyapu khuf. Saya, yakni Abu Isa, juga mendengar Abu Ammar Al-Husain bin Huraith berkata, saya mendengar Waqi'. Lalu beliau, yakni Waqi', menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Ya. Kita kembali kepada perbincangan yang tertangguh itu, iaitu berkenaan dengan nota 141. Hudzaifah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah pergi ke tempat pembuangan sampah suatu kaum. Tempat pembuangan sampah suatu kaum. Kenapa Nabi SAW pergi untuk membuang air ke tempat pembuangan sampah suatu kaum itu? Di situ ada sedikit nota perbincangan kita. 141 ya. 3 persoalan sering kali ditimbulkan di sini. Biasanya di dalam syarah-syarah hadis, apabila sampai di sini mereka bincangkan tentang 3 perkara. Satu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi membuang air di tempat pembuangan sampah? 2, tidakkah tempat pembuangan sampah itu milik suatu kaum? Bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunanya tanpa kebenaran tuannya? 3, bukankah biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak membuang air akan pergi jauh dari pandangan orang ramai? Imam Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Bermaksud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak membuang air akan pergi jauh. Dalam peristiwa ini pula baginda pergi tidak jauh dari pandangan orang ramai. Jawapan kepada persoalan 1 ialah baginda memilih tempat itu kerana ia lembut dan gembur. Air kencing kurang memercik di tempat seperti itu, maka akan terhindarlah diri dan kain daripada terkena percikan air kencing yang najis. Itu jawapan kepada persoalan yang pertama. Jadi sebenarnya kita perlu ingat terlebih dahulu sebelum pergi jauh bahawa air kencing manusia, lelaki atau perempuan, sepakat ulama tentang najisnya, tidak ada khilaf. Tentang najisnya itu tidak ada khilaf. Tetapi kalau air kencing binatang, itu ada khilaf. Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan lain-lain ada pendapatnya yang tersendiri, ya. Ada pendapatnya yang tersendiri. Imam Malik
Dari segi kalau binatang itu binatang yang boleh dimakan, yang halal dimakan, air kencingnya itu tidak najis pada pendapat mereka lah. Tetapi kalau mengikut Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi, ramai lagi, mereka mengatakan semua air kencing, tak kira air kencing manusia, binatang yang halal dimakan atau tidak, semuanya najis. Perlu dijaga diri kita daripada terkena air kencing itu bagi mereka. Tetapi dalam bab air kencing manusia itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Kita alhamdulillah telah bincangkan banyak perkara ini, dan tentang khilaf-khilaf ini di kalangan ulama. Termasuklah darah sama juga. Bagi Imam Bukhari dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain, darah manusia itu terbalik. Darah manusia tidak najis. Yang mengalir lah, yang keluar daripada tubuhnya itu tidak najis. Tetapi ulama-ulama yang lain mengatakan najis. Yang ni tentang najisnya itu ada khilaf ulama lah, ada khilaf. Yang dikatakan berbeza tu dari segi mana? Dari segi bila kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, sikap Nabi tu berbeza-beza. Misalnya Nabi SAW suruh sembahyang, maka suruh sembahyang fi marabidil ghanam, di kandang kambing. Sedangkan kandang kambing tu tempat terdedah kepada najisnya. Jadi daripada situlah mereka membuat kesimpulan bahawa binatang yang halal dimakan, air kencingnya tidak najis. Tetapi berbeza dengan air kencing manusia, kerana Nabi SAW akan sekurang-kurangnya peristiwa itu berlaku sekali, atau kalau dilihat kepada beberapa hadis nampaknya beberapa kali. Lalu dekat kubur, dan baginda berkata, orang yang dalam kubur tu sedang diseksa. Mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Ma yu'adzabani fi kabir. Tidak diseksa kerana perkara besar. Ya, mereka diseksa kerana tidak menjaga air kencing. Yang ni air kencing manusia tu diberi penekanan. Ini menunjukkan air kencing itu najis. Kalau tidak, tak akan sampai diseksa. Itu kesimpulan yang mereka buat lah. Tak akan sampai diseksa dalam kubur. Nak seksa-seksa ni mengikut apa yang tersebut di dalam Quran dan hadis, dia benda tu benda yang kesalahan besar. Kalau kesalahan kecil-kecil, dia tak ada ancaman kita. Tak ada kena azab kubur misalnya, atau kena terpaksa lama berada di mahsyar kerana itu, perbuatan itu, atau masuk neraka dahulu. Itu tidak berlaku kalau dosa itu kecil-kecil. Ini menunjukkan besar. Dan besarnya kenapa? Kerana ia boleh menyebabkan salat seseorang itu tidak sah apabila dirinya telah kotor. Dan yang mungkin terdedah kepada kekotoran itu sama ada tubuhnya ataupun pakaiannya. Itulah perkara yang disebutkan di sini. Nabi SAW pergi buang air, dan dia cuba jaga diri dia daripada terkena percikan air kencing itu, dengan caranya yang tersendiri yang kita lihat di dalam hadis ini. Misalnya disebutkan Nabi SAW kencing sambil berdiri. Apa maksud Nabi SAW buat begitu? Iaitu nak menjaga diri dia daripada terkena percikan lah. Sebab sebagaimana yang dia sebut itu, boleh menyebabkan seseorang itu diseksa di dalam kuburnya. Bila begitu, Nabi SAW ni dia tidak kata saja, dia tidak ajar saja, dia akan buat juga, dia akan mempraktikkannya. Jadi itulah cara Nabi SAW nak praktikkan apa yang dia sebut itu. Memang
kita dapat lihat lah di dalam hadis-hadisnya. Kenapa dia pilih tempat itu? Sebab gembur dan lembut. Ia bukan keras, yang mungkin jadi patah balik air kencing dia tu, memercik, kena percikan itu air kencing tu. Dia tidak berlaku begitu. Itu sebabnya. Jawapan kepada persoalan 2 pula ada beberapa. Antara lainnya ialah, apa persoalan 2? Iaitu, tidakkah tempat pembuangan sampah itu milik suatu kaum atas subatata qaumin. Subatata qaumin. Jadi di situ menunjukkan Nabi SAW pergi ke satu tempat pembuangan sampah kepunyaan suatu kaum. Zahirnya begitulah, menampakkan begitu. Sebab idafat itu biasanya menunjukkan milik, menunjukkan milik. Jadi bagaimana Nabi SAW boleh pergi ke tempat orang lain, milik orang lain, dan buat seperti itu, gunakan untuk buang air. Sedangkan Nabi SAW mengajar kita supaya meminta izin apabila nak guna tempat orang. Jadi bagaimana di sini Nabi SAW telah guna tempat itu, atau idafat itu, subatata qaumin. Subatata itu jadi mudhaf, qaumin mudhafun ilaih. Idafat itu tidak memberi makna milik, ia hanya memberi makna ikhtisas sahaja. Kadang-kadang idafat itu dia tidak memberi makna milik, dia memberi makna ikhtisas. Jadi yang mana sebenarnya, atau siapa pemiliknya? Mestikah kalau milik orang lain kita mendapat keizinan dahulu? Jadi itu pun dibincangkan oleh ulama apabila sampai di sini. Apabila sampai di sini, ada beberapa, antara lainnya ialah satu, Rasulullah SAW pada ketika itu dalam keadaan darurat kerana terdesak sangat untuk membuang air kecil. Terdesak sangat untuk membuang air kecil. Keadaan darurat mengharuskan apa saja yang terlarang. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang dilarang. Jadi di sini keadaannya mengikut pendapat ini, Rasulullah SAW sebenarnya dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak darurat, walaupun bukan miliknya tempat itu, dia boleh guna. Itu suatu pengajaran secara tidak langsung kepada kita bahawa dalam keadaan darurat kita boleh guna tanpa mendapat izin tuannya terlebih dahulu. Kalau darurat sangatlah. Tapi darurat ni lain, hajat lain. Darurat ni tak boleh nak kawal lah. Kalau tidak jadi mudarat, atau jadi nampak teruk lah. Misalnya basah tu keluar, menyeksa diri jadi sakit, nak kawal, nak tahan itu. Itu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat begini, kita guna sesuatu kepunyaan orang lain tanpa izin, harus kita tidak berdosa. Walaupun seeloknya kita kemudiannya meminta maaf dengan dia, cerita kepada dia, itulah seeloknya. Tetapi dari segi keharusan bertindak begitu, memang haruslah, boleh. Itulah pengajarannya secara tidak langsung. Sebab bagi kita, Rasulullah SAW itu dalam apa keadaan sekalipun, walaupun yang dia lakukan itu mungkin tidak dengan maksud itu, mungkin sebenarnya tidak dengan maksud itu, tetapi ulama-ulama cuba mengandaikan macam-macam, dan cuba mengeluarkan hukum daripadanya. Itulah sebab dalam masa yang singkat, 23 tahun, khususnya di Madinah, hanya 10 tahun saja. Cuba bayangkan kalau kita nak ambil yang dia cakap saja, tentulah terhad sedikit. Sedangkan segala perbuatan, perkataan dan pengesahan Rasulullah SAW itu hadisnya.
dan itu boleh dijadikan panduan sampai bila-bila. Jadi nak tak nak, perkara-perkara seperti ini semuanya diperhatikan dan dijadikan alasan atau sekurang-kurangnya sokongan untuk sesuatu masalah dalam perkara hukum. Yang kedua, keizinan menurut adat dipanggil idznun urfi. Biasanya ada untuk membuang sesuatu yang kotor di tempat seperti itu. Dalam keadaan sudah ada keizinan umum seperti itu, tidak diperlukan lagi keizinan khusus daripada pemilik tanah. Kalau kita sudah tahu di situ memang tempat pembuangan sampah, semua orang pergi buang di situ, kita pun pergi, tak perlu dah minta izin dengan sesiapa pun, sebab kira maklum dah, izin yang maklum. Dalam keadaan itu tak perlu minta izin. Jadi di sini pun kiranya begitulah, tempat tu memang tempat pembuangan sampah, tempat kotor. Jadi kalau Rasulullah SAW tak ada minta izin dengan sesiapa pun di sini, seperti dalam hadis ini, ia memang sesuatu yang dibolehkan. Kenapa Rasulullah tak minta izin? Jawabnya untuk mengajar kita lah, bahawa di tempat-tempat seperti ini yang maklum itu, kita tak perlu minta izin dengan sesiapa pun. Izin umum, dipanggil izin umum, izin yang maklum mengikut adat, mengikut adat. Macam sekarang ni kita kata tempat buang sampah misalnya, tong sampah, nak minta izin dengan siapa? Kira dia letak tong tu memang untuk membenarkan kita buang sampah di situ lah tu. Jadi sudah ada keizinan secara umum berdasarkan yang makruf dalam masyarakat, begitulah. Tak perlu dah ada minta izin dengan pejabat badaran, dia sendiri bagi izin tu bila dia buat begitu. Yang ketiga, idafat di sini tidak memberi arti milik, tidak memberi arti milik, tetapi memberi arti ikhtisas sahaja. Jadi tanah itu sebenarnya bukan milik sesiapa pun, ia adalah milik kerajaan, atau dengan kata lain milik umum. Dikatakan tempat pembuangan sampah suatu kaum bukanlah dengan arti ia milik mereka. Sebaliknya, sekadar menyatakan tanah tempat membuang sampah itu berada di kawasan yang berdekatan dengan kawasan mereka. Dalam keadaan ini tidak timbul lagi soal perlu mendapat izin daripada sesiapa pun. Jadi idafat di sini kita tidak semesti faham sebagai idafat memberi makna milik. Sebab idafat ni ada banyak pula maknanya. Itulah yang perlu kita belajar nahwu Arab tu. Sebab di sini idafat memberi makna apa? Macam kita kata ini, saya kata ini nota saya, nota saya, itu idafat tu. Jadi nota mudaf, saya mudafun ilaih. Ini hubungan idafat. Jadi idafat memberi makna apa? Memberi makna memang milik saya, ini nota saya, milik saya. Tapi kalau pelajar di sini MSU misalnya, dia kata ini universiti saya, salah kah? Jadi apakah makna universiti ni, MSU ni milik dia? Tidak, tidak mesti begitu. Dia memberi makna ada ikhtisas, ada kaitan dia dengan universiti ini, ada kaitan dia, ada hubungan dia dengan universiti ini. Dia sebagai pelajar ke, dia sebagai staf ke, ataupun lain-lain, boleh jadi. Tidak semestinya setiap idafat itu memberi makna milik. Macam juga di sini, bila dia tidak milik sesiapa, bahkan milik umum, milik kerajaan lah. Dan Rasulullah SAW tu dia tu tuan punya, dia tu nombor satu dalam kerajaan itu. Jadi milik dialah yang milik. Orang lain pun minta izin dengan dia. Dia nak minta izin dengan siapa? Tak perlu minta izin lah, sebab di bawah dia semuanya. Orang lain nak buat di sini tempat pembuangan sampah, di sini nak buat ini pun kena minta izin dengan dia. Jadi untuk apa dia perlu minta izin? Kalau kita kata misalnya di sini MSU ini, kalau Tan Sri, dia nak minta izin dengan siapa? Sebab dia yang nombor satu.
dia nak mari masa mana pun dalam dewan ni dia boleh mari. Tapi kalau orang lain tak boleh, sebab bukan milik dia. Walaupun dia kata dia ada kena-mengena dengan tempat ini, itu kena-mengena bukan sebagai milik. Dari sudut lain, sebagai pelajar, sebagai staf dan sebagainya. Inilah perbezaan di antara orang bawah dengan orang atas. Jadi Rasulullah SAW ini dia paling atas, dia nak minta izin dengan siapa? Orang lain pun minta izin dengan dia. Sebab itu dia tak minta izin pun boleh, sebab ini kawasan itu kawasan kerajaan punya. Jadi dikatakan tempat pembuangan sampah suatu kaum bukan kerana tempat itu milik mereka, tidak, kerana tempat itu berdekatan dengan mereka. Itu saja. Di kawasan sekeliling itu mereka lah yang duduk di situ. Idhafat itu memberi makna tadi saja. Jawapan kepada persoalan 3 pula ada 3. Apa jawab soalan ni 3 ya? 3. Bukankah biasanya Nabi SAW apabila hendak membuang air akan pergi jauh dari pandangan orang ramai? Seperti dalam hadis Abu Daud, Nasa'i dan lain-lain tadi, kana Rasulullah, kana Nabi SAW idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Bila dia nak buang air, dia akan pergi jauh. Kenapa di sini dia tak pergi jauh? Sedangkan dalam hadis yang lain dia kata dia pergi jauh. Itu timbullah kemuskilan, sebab nampak macam hadis itu bercanggah, bertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi salah satu kerja ulama hadisnya ialah apabila terdapat sesuatu hadis yang kelihatan bertentangan dengan hadis yang lain, mereka cuba selesaikannya. Tak boleh kita biarkan begitu dalam keadaan menimbulkan kekeliruan. Jawapan kepada persoalan 3 pula ada 3. 1, Rasulullah SAW hendak memberitahu keperluan pergi jauh sehingga tidak kelihatan kepada orang ramai itu adalah apabila hendak membuang air besar. Jadi keperluan membuang air itu pun berbeza. Nak buang air besar, kata air kecil. Jadi yang kata pergi jauh tu bila dia nak membuang air besar. Kalau membuang air kecil, cuba tengok, dia pergi dekat saja. Ini salah satu jawapan yang diberikan oleh ulama, tak perlu pergi jauh. Macam kita sekarang ni lah, kalau kita masuk ke tempat tandas itu, ada yang bertutup, ada yang tidak bertutup, yang mangkuknya tergantung gitu. Jadi kita nak buang air di mana? Kalau kita nak buang air besar, takkan sesuai di luar, mestilah masuk di tempat yang tertutup. Tapi kalau kita nak buang air kecil saja, di situ pun boleh. Ini menunjukkan tempat itu mengikut keadaan. Nak buang air itu air besar ke atau air kecil? Kalau air kecil tak perlu pergi jauh. Yang dikatakan dia pergi jauh bila nak buang air itu maksudnya air besar. Kita pun begitu juga, ikut keadaan lah. Ikut keadaan. Jadi kalau kita nak buang air kecil saja, tak perlu tunggulah sampai sakit perut. Nak tunggu masuk tempat tertutup tu. Dalam keadaan ada di sini yang kosong, yang boleh kita buang air situ sambil berdiri, jangan rasa ragu-ragu, jangan rasa bersalah, jangan rasa berdosa. Sebab kalau benda tu berdosa, tentu Nabi SAW tak buat. Kalau benda tu haram, tentu dia tak akan buat walaupun sekali. Sekurang-kurangnya ia menunjukkan harus di sini. Sekurang-kurangnya. Yang kedua, untuk memberitahu bahawa dalam keadaan tertutup atau tidak kelihatan kepada orang ramai, seseorang harus membuang air walaupun tempatnya terletak tidak jauh daripada orang ramai. Jadi kalau tempat itu tertutup, tak perlu pergi jauh. Yang Rasulullah SAW pergi jauh ni, kalau dia tak pergi begitu nampak. Tapi kalau tempat itu dekat tapi tak ada orang, itulah memudahkan kita. Boleh buang air di situ, tak perlu pergi jauh. Macam sekarang ni
dalam rumah tu sendiri ada tandasnya, ada bilik air. Untuk apa pergi keluar rumah? Tak perlu dah. Jadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita pergi jauh tu dalam setengah-setengah hadis, kalau tidak ada kemudahan itu di kawasan yang dekat, atau kalau ada kemudahan pun mungkin terdedah kepada orang ramai, dan itu suatu keadaan yang mengaibkan. Yang Nabi SAW ajar kita supaya kita jaga marwah kita, supaya jangan terdedah keaiban kita kepada orang lain. Misalnya kalau seorang yang hebat, tokoh misalnya, tiba-tiba dia terkentut deras depan kuat depan orang lain, ini leceh lah. Boleh jadi dia penghormatan kita terhadap dia, kehebatan dia jadi kurang. Itu pada pandangan manusia, perasaan manusia begitu. Jadi itulah sebabnya pergi jauh, ataupun berbau busuk misalnya, dia akan rasa lebih kurang aku saja dia. Sama saja. Dia jadi macam tu. Jadi kita kena jagalah. Ini cara Nabi SAW nak mengajar umatnya menjaga diri dia, marwah dia. Jangan sampai terdedah perkara-perkara yang mengaibkan itu kepada orang ramai. Sebab itu memang aib. Jadi bagi orang yang mengatakan najis, Nabi SAW itu tidak najis, suci, dia kata Nabi pergi jauh itu untuk apa? Dia kata untuk mengajar kita saja. Tapi bagi ulama yang mengatakan najis tetap najis, sebab itulah dia pergi jauh. Kalau tidak najis, untuk apa pergi jauh? Dekat pun boleh, dalam rumah pun boleh. Dah tak berbau misalnya, tak ada apa pun yang najis, untuk apa pergi jauh-jauh? Tapi yang lebih sahihnya ialah najis sesiapa pun tetap najis. Walaupun seorang Nabi, dia tetap manusia. Sebagai manusia dia adalah ada darah, ada air liur dia, ada peluhnya, ada semua. Dari segi manusia kita kena anggap di situ secara umum, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ianya berbeza. Kalau tidak, kita anggap sebagaimana biasalah. Dan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan cara dia buang air pergi jauh, ini semua menunjukkan bahawa najisnya juga seperti najis orang lain. Cuma kalau ada ketika-ketika tertentu tu didapati sahabat berbeza daripada yang lain, ini tidak menunjukkan ia berbeza setiap masa atau dalam semua keadaan daripada orang lain. Tidak. Ini mungkin ada ketika-ketikanya sebagai mukjizat sahaja. Seperti perkara-perkara lain, ia tidak selalu berlaku. Misalnya sahabat tengok darah Nabi SAW yang berbekam tu, dia tak mahu buat, dia minum. Jadi darah tu najis kan? Tidak. Tak boleh minum, makan darah dia tak boleh. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan kepada kamu bangkai dan darah. Jadi termasuklah darah siapa pun, tak ada kecuali. Termasuklah darah Nabi. Tapi dia mungkinlah kita kata, kenapa dia minum? Mungkin dia bau satu macam wangi, dia tidak rasa bahawa itu macam darah yang hanyir langsung tak ada. Boleh jadi dengan sebab itu dia tertarik dan dia minum. Kemungkinan lah, andaian saja. Boleh jadi begitu. Boleh jadi juga oleh kerana dia terlalu kasih kepada Nabi SAW tu, segala-gala kepunyaan Nabi tu dia tidak menjijikkannya. Tidak menjijikkannya. Lalu dia minum. Dan dia perasaannya itu di luar kawalannya. Dia tidak dapat mengawal perasaan cintanya, kasihnya kepada Nabi itu, sehingga terdorong melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukanlah pada asalnya. Boleh jadi. Walau bagaimanapun, kita dapat simpulkan bahawa darah Nabi, air kencing dia dan sebagainya, itu seperti orang-orang lain juga. Apabila kita melihat kepada sahabat-sahabat yang lain, adakah dia buat seperti itu? Tak ada buat. Terutamanya sahabat-sahabat besar Nabi SAW yang rapat, yang dekat dengan dia. Kalau kita kata benda ni memberi keberkatan lah, tuah kepada seseorang, tentu tak boleh kepada orang lain. Tak perlu pergi jauh Nabi nak buang air. Bagilah peluang kepada orang lain di rumah dia. Misalnya kita kata isteri-isteri dia dapat tuah, dapat berkat kerana minum air kencing Nabi. Tak payah pergi ke lain lah kalau macam tu.
Tapi tidak ada dilakukan oleh isteri-isteri Nabi SAW, oleh sahabat-sahabat besar, baginda mertuanya dan menantunya. Tak ada buat begitu. Ini menunjukkan kes-kes macam tadi, kes yang terkecuali. Dia tak boleh kita jadikan sebagai landasan hukum untuk mengatakan najis Nabi dan sebagainya ini tidak najis. Tak boleh kita buat kesimpulan begitu. Bahkan kita tengok yang lebih ramai. Yang lebih ramainya, sikap mereka terhadap benda-benda ini adalah seperti najis. Sebab itu tidak diberi oleh Nabi kepada orang lain untuk keberkatan. Benda-benda nak dapat berkat, dia kena suci. Itu satu syarat dia. Nabi ada bagi rambut dia. Kenapa? Sebab rambut suci, tidak najis. Sebab itu boleh nak ambil berkat. Tapi kalau benda najis, Nabi SAW tak pernah ajar untuk ambil berkat dengan benda najis itu. Tak ada. Buktinya dia selalu pergi jauh. Dia selalu pergi jauh. Jadi hadis ini menunjukkan pergi jauh itu perlu dalam keadaan tidak ada kemudahan dekat. Kalau macam kita sekarang ni, di rumah, dalam rumah pun dia terkunci rapat, tak bunyi pun. Macam bangunan-bangunan daripada batu sekarang ni, orang sebelah sana tak bunyi, tak tahu apa pun, tak bunyi. Dalam keadaan itu memang boleh di rumah pun tak perlu pergi jauh. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, kita perlu ingat bahawa apa yang berlaku kepada Rasul-Rasul Allah ini adalah mengikut keadaan zaman dia. Tidak berarti apabila dikatakan mereka manusia pilihan Allah, manusia yang istimewa di sisi Allah, maka akan diberikan kemudahan dan kesenangan duniawi kepada mereka. Tak mesti. Itu bukan ukurannya. Kalau itu ukurannya, maka Nabi-Nabi ini ketinggalan lah semua. Mereka terikat dengan zaman. Kalau dia hidup di zaman pelita, maka mereka pun pakai pelita lah juga, seperti orang lain. Dia tak akan ada Nabi pakai elektrik macam kita sekarang ni, sebab zaman itu. Dan ini bukan menunjukkan macam kita sekarang ni, yang ada dalam serba mudah ni, kita tinggi darjat di sisi Allah. Tidak menunjukkan begitu. Bukan menjadi ukuran itu semua. Bahkan yang menjadi ukurannya benda lain. Benda lain. Sebab itu kita boleh ikut Nabi SAW, walaupun Nabi SAW itu hidup di zaman yang bagi kita terlalu ke belakang lah, mundur sangat. Tetapi kita tetap kena ambil panduan daripadanya. Misalnya di sini dia pergi jauh sebab ada keperluan. Kita pun sekarang ni kalau tak ada tandas di rumah, jauh kena pergilah. Begitulah. Tapi kalau sudah ada, dan maksud Nabi SAW pergi jauh untuk apa? Supaya tidak terdedah sebarang keaiban kepada orang-orang yang berada di sekeliling. Kalau itu sudah terpelihara, walaupun dalam rumah, untuk apa pergi jauh? Dan ini mengikut perkembangan zaman, tamadun, kemajuan duniawi manusia. Ini tak ada kaitan dengan kelebihan dan darjat seseorang di sisi Allah. Bukan begitu. Jadi kita nak kata kita dipilih Allah hidup di zaman ni, maka lebihlah. Sebab apa? Banyak kelebihan, kemudahan duniawi untuk orang zaman sekarang. Tak boleh kita kata begitu. Dan walaupun dari segi duniawinya zaman Nabi SAW itu cukup mundur nak banding dengan sekarang ni, tapi kehidupan Nabi SAW tetap menjadi panduan kita. Kenapa? Dari sudut tadilah, dari sudut nilai-nilai kehidupan itu. Dari segi sudut nilai-nilai kehidupan itu tetap berguna pada bila-bila masa. Apa nilainya? Nilainya ialah bila nak buat sesuatu yang boleh mengganggu orang lain. Boleh mengganggu orang lain. Kalau kita buat berdekatan dan berhampiran dengan mereka, maka kita kena pergi buat jauh, jangan buat dekat. Tetapi kalau keadaan itu terpelihara, boleh saja kita buat, tak pergi jauh pun. Bukan bermakna sekarang ni kalau kita buat tandas dalam rumah itu tidak mengikut sunnah, sebab sunnahnya pergi jauh. Bukan begitu cara ikut sunnah. Jangan kita buat kesimpulan bahawa kalau mengikut sunnah pergi jauh lah, jangan buat tandas dalam rumah lah. Itu cara tak faham mengikut sunnah. Sunnah sebenarnya ada kalanya dia nak intisari dia tu, maksud dia tidak terdedah kepada orang, tidak menyebabkan orang ni jadi nak muntah misalnya, tengah makan jadi bau busuk, tak lalu makan. Tak, kalau semua terpelihara, boleh dekat pun.
Yang maksud sebenarnya ialah yang tadi. Itu yang kita kena ambil. Itulah yang dikatakan nilai. Itulah yang dikatakan nilai. Jadi nilai itu dia tidak bergantung kepada zahir, tetapi intisari, pengajaran dia di sebalik itu. Ketiga, apa yang tersebut di dalam hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain itu menggambarkan keadaan kebiasaan Nabi SAW. Dan apa yang tersebut di dalam hadis Huzaifah ini pula bukan merupakan kebiasaan baginda. Jadi ini jawapan yang ketiga oleh pihak lain. Dia kata yang disebut dalam hadis Abu Daud apa tu, itu kebiasaan dia. Walau bagaimanapun tidaklah ia menunjukkan selalu mesti begitu, tidak. Dalam keadaan-keadaan tertentu Nabi SAW tak pergi jauh pun, tak pergi jauh pun. Dan ini menunjukkan kita boleh pergi buang air di tempat yang dekat jika kemudahannya terdapat di situ. Lalu baginda membuang air kecil di tempat itu sambil berdiri. Sambil berdiri. Kita ada satu nota lagi, iaitu 142 di sini. Nabi SAW telah kencing sambil berdiri. Persoalan yang selalu timbul di sini ialah kenapa dalam peristiwa itu Rasulullah SAW tidak telah membuang air kecil sambil berdiri. Kenapa persoalan? Beberapa jawapan telah diberikan oleh para ulama untuk menjawab persoalan ini. Berikut dikemukakan sebahagian daripadanya. Jadi timbul persoalan, kenapa dia kencing sambil berdiri? Adakah biasanya dia kencing sambil duduk? Itulah timbul persoalan. Kalau tidak tak timbul. Kalau kita kata memang kebiasaan dia kencing sambil berdiri pun, jadi tak timbul lagi soalan. Ini secara tidak langsung menunjukkan Nabi SAW itu pada kebiasaannya kencing sambil duduk. Kencing sambil berdirinya itu sehingga boleh dibilang. Walau bagaimanapun tentu ia bukan sesuatu yang haram. Kalau haram Nabi tak akan buat sekalipun, tak akan buat. Paling tinggi ia hanya makruh, paling tinggi. Macam mana Nabi boleh buat benda makruh pula? Makruh ni cuma tak berdosa tapi tak boleh pahala. Yang kita tengok daripada kehidupan sirah Rasulullah SAW tu, setiap gerak-geri dia tu dia buat tu mendatangkan pahala. Jadi macam mana dia telah buat sesuatu yang walaupun tidak berdosa tetapi tidak mendatangkan pahala? Mungkin timbul kemuskilan itu. Jadi jawapannya bahawa Rasulullah SAW walaupun dia melakukan sesuatu yang makruh di sisi orang lain, kalau untuk orang lain benda tu hukumnya makruh, bagi dia tidak makruh, bagi dia tetap dapat pahala juga. Sebab apa? Kalau kita andaikan memang makruh betul, dia telah melakukannya untuk mengajar orang lain bahawa benda ni tidak haram, untuk menyampaikan mesej itu, pengajaran itu daripada Allah SWT bahawa perbuatan seperti ini tidak haram. Walaupun untuk orang lain makruh, dia yang mengajar, dia dapat pahala juga, bukan tak dapat pahala. Kalau orang lain melakukan makruh tak dapat pahala. Nabi SAW kalau dia melakukan benda makruh juga dapat pahala. Itu bezanya. Sebab apa? Dia tidak buat begitu saja-saja, dia buat begitu dengan perintah Allah. Ada maksudnya, iaitu nak menyatakan keharusan, tidaklah sampai berdosa. Boleh kalau benda hanya peringkat itu saja boleh dia melakukannya. Tapi nak melakukan sesuatu yang sampai ke peringkat berdosa, itu tak ada. Kita kena yakin bahawa tidak pernah berlaku kepada Rasulullah SAW sesuatu yang merupakan dosa. Yang dikatakan maksum tu daripada benda-benda macam tu lah. Tapi daripada melakukan perkara makruh untuk sesuatu maksud agama,
itu ada dilakukan, itu tidak masuk. Itu memang ada maksudnya lain. Nabi SAW terlalu terdesak untuk membuang air kecil sehingga beliau tidak sempat duduk. Ada yang kata begitu. Ada kalanya bila terdesak tu kan tak sempat duduk, jadi dia kencing sambil berdiri lah. Ini satu pendapat. Yang kedua, tempat itu kotor, tidak sesuai duduk di tempat seperti itu. Kotor. Itu pendapat yang kedua. Kalau kita berdiri jauh daripada tempat kotor tu, kalau kita duduk boleh jadi baunya pun lebih dekatlah dengan keadaan kita. Jadi Nabi SAW nak mengajar kita kalau di tempat yang kotor macam mana caranya. Seboleh-bolehnya kalau boleh kita menjauhkan diri kita daripada kekotoran itulah sedapat mungkin. Jadi dia berdiri di sini untuk mengelak daripada kekotoran itu atau bau daripada kekotoran itu. Bila berdiri jauhlah. Yang ketiga, tempat pembuangan sampah itu lebih tinggi daripada tempat Rasulullah SAW berdiri. Jika Rasulullah kencing sambil duduk, air kencing akan mengalir ke arah kaki baginda dan ia boleh mengotorkannya. Jika baginda membelakangi tempat pembuangan sampah itu pula, aurat baginda akan terdedah kepada orang ramai. Ini satu lagi pendapat, iaitu tempat pembuangan sampah tu ke depan ni dia tinggi. Tinggi tu macam bukit lah. Bukit. Dia rendah ke arah Nabi SAW. Kalau dia kencing sambil duduk, dia akan mengalir turun. Kalau dia kencing sambil berdiri, dia lepas daripada tempat itu, tempat jauh, dia tidak akan mengalir turun. Ini pun salah satu ikhtiar, cara Nabi SAW nak memelihara diri daripada kekotoran itu. Salah satunya begitu caranya. Jadi pengajarannya ialah kita pun begitu juga. Cubalah mengelak diri daripada sesuatu kekotoran yang mungkin mengenai kita, dengan apa cara pun. Yang keempat, kedudukan tempat pembuangan sampah itu tidak jauh daripada orang ramai. Sementara kencing sambil duduk pula seringkali membuatkan seseorang terkentut. Itulah sebabnya Sayyidina Umar berkata, al-baulu qa'iman ahsanu lid-dubur. Bermaksud kencing sambil berdiri itu lebih menjaga jubur atau dubur, yakni lebih menjaga daripada terkentut. Ini mungkin kalau berdasarkan pendapat ini, dia nak ceritanya kita sedapat mungkin cubalah mengawal diri kita daripada berlaku ataupun melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan orang pandang kita ni tidak hebat. Kena jaga diri kita. Orang pandang kita sebagai seorang yang kelakar kalau misalnya kita, jangan begitu. Biar orang pandang kita dengan penuh rasa hormat dan hebat. Tidak orang akan permain-mainkan, bergurau dengan kata-kata misalnya kepada kita. Tidak mudah begitulah. Jadi kena jaga diri lah. Kalau tidak orang akan jadi sama seperti yang setara dengan dia lah. Ini menunjukkan kena jaga maruah diri itu, kedudukan itu, atau taraf itu. Tidak salah menjaga kedudukan, taraf kedudukan kita itu. Manusia ni tidak sama. Mungkin kalau orang ni buat salah, orang tak pandang sangat pun. Tapi kalau orang ni sikit pun, dia sudah pandang besar dah. Kita nak buat macam mana keadaan itu? Memang manusia tu sendiri menilai begitu. Jadi dalam keadaan ini tidak sesuai lah. Orang seperti Nabi SAW tu, kalau tiba-tiba bunyi kentutnya kuat. Dan adakah Nabi SAW itu tidak berkentut? Sama seperti orang lain. Sebab bila Allah SWT kata dia manusia, maka segala sifat-sifat manusia tu adalah pada dia. Itu sebabnya dia cuba mengawal. Dan ini secara tidak langsung mengajar kita. Yang kelima, untuk menyatakan keharusan kencing sambil berdiri secara mutlak. Itulah sebabnya Nabi SAW memanggil Huzaifah
supaya mendekatinya. Tujuannya ialah supaya Hudzaifah melihat sendiri perlakuan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui dengan pasti dan penuh yakin, lalu memberitahu pula kepada orang-orang lain untuk dituruti. Kalau Nabi SAW memang kencing sambil berdiri kerana sesuatu keuzuran, apa perlunya baginda memberitahu secara khusus kepada orang lain? Dalam keadaan darurat, tentu saja boleh kencing dalam keadaan bagaimana sekalipun. Orang-orang yang berpendapat begini menolak semua pandangan yang mengaitkan Rasulullah SAW kencing sambil berdiri dengan kesakitan-kesakitan atau penyakit-penyakit tertentu yang pernah dialami baginda. Jadi ini pendapat ini, dia kata kencing sambil berdiri itu memang boleh secara mutlak. Nabi SAW nak cerita kepada orang lain, kepada umatnya, bahawa boleh, ini sesuatu yang harus, bukan makruh pun. Sebabnya, untuk apa dia panggil Hudzaifah pergi dekat? Kalau kita kata alasan tadi, terdesak ni bukan sambil berdiri, sambil baring pun boleh. Dan kalau terdesak, kalau sakit misalnya, ini kenapa dia panggil Hudzaifah? Macam ada sesuatu yang nak disampaikan supaya Hudzaifah tu tengok sendiri dengan yakin bahawa Rasulullah bukan berdiri saja, memang dia buang air. Jadi buang air tu Hudzaifah sedar, jelas nampaknya. Tujuannya supaya diberitahu kepada orang lain. Itu tujuannya. Banyak perlakuan Nabi SAW itu dilakukan untuk orang lain sebenarnya, untuk menyatakan hukum lah. Sebab Nabi SAW ni datang ke dunia ni nak menyatakan hukum lah. Kalau dalam bab dulu ya, kita telah sebutkan muka surat berapa pendapat-pendapat ulama yang menyebutkan tentang hukum kencing sambil berdiri pada muka surat 107. Cuba tengok situ. Sudah ada salah satu pendapat yang dikemukakan. Ada beberapa pendapat sebenarnya. Nombor 4 itu, nombor 4. Nombor 4, perbuatan Rasulullah SAW membuang air kecil sambil duduk dan berdiri adalah untuk menyatakan keharusan kedua-dua cara tersebut. Dia buat sambil duduk, boleh juga. Dia buat sambil berdiri, boleh juga. Ia semata-mata bergantung kepada keadaan tempat dan orang yang hendak membuang air kecil. Dalam keadaan tidak sesuai atau tidak selesa duduk, seseorang boleh berdiri. Demikian juga sebaliknya. Jadi ini pendapat ini. Pendapat ini sama dengan yang tadilah. Yang tadi. Jadi dia mengatakan ini harus secara mutlak, bergantung kepada keadaan. Sebab kalau kita perhatikan Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, dia bukan sekali. Paling tidak 3 kali. Paling tidak. Ini yang jelas tersebut di dalam hadis. Mengikut ulama-ulama, kalau sesuatu perbuatan itu dilakukan oleh ulama usul, maksudnya dilakukan oleh Rasulullah SAW 3 kali, dan kita nak mengekali melakukannya, kita nak buat begitu sentiasa, boleh. Dan perbuatan seperti itu sudah boleh dikira sebagai sunnah Nabi SAW, sunnah dia. Misalnya dalam amalan orang-orang Syafi'i, di tempat kita ni pun begitu. Kalau pada pagi Jumaat subuh itu baca As-Sajdah tu, selalu baca. Adakah Nabi SAW semasa hidupnya setiap kali Jumaat dia baca surah itu? Dan rakaat yang kedua, hal ata alal insan misalnya, adakah begitu? Jawabnya tidak.
Tetapi kenapa orang-orang Syafi'i tetap melakukannya? Salahkah? Itu soalnya. Dan adakah boleh dikira perbuatan Nabi itu sebagai sunnah sehingga boleh seseorang itu terus melakukannya? Jawabnya, kalau mengikut ulama usul yang menerima tadi, kaedah tadi, dia kata sudah boleh. Sebab itu boleh. Tapi benda ni benda khilaf lah. Ada pihak lain yang kata tidak. Walaupun beberapa kali, 3 kali sekalipun, tapi dia tidak sentiasa, tidak setiap kali. Itu pendapat dia. Jadi yang itu pun boleh. Sebab itu adalah mazhab-mazhab yang pakai macam tu. Tapi kalau nak kata mazhab yang pakai secara tetap, padahal tidak tetap, Rasulullah SAW buat itu. Tetapi sekurang-kurangnya 3 kali itu sudah pasti ada. Jadi kita nak buat secara tetap sebagai suatu sunnah Nabi pun tidak salah. Begitu juga dengan hukum ini. Jadi bukan masalah kencing sambil berdiri ini makruh lagi atau harus lagi, bahkan ia salah satu sunnah Nabi SAW. Kalau kita nak kira begitu pun tidak salah. Sebab apa? Sebab baginda telah melakukannya tidak kurang daripada 3 kali. Jadi kalau kita nak terus begitu, kita selesa begitu, bolehlah. Terpulang kepada kita lah, nak sambil duduk ke sambil berdiri. Kalau kita ada masalah itu cerita lain, itu memang kerana masalah itu pun memang boleh. Ini kalau tidak, saja-saja begitu. Sebab itu bagi Imam Ahmad, salah satu pendapatnya, kencing sambil berdiri itu lebih baik. Lebih baik. Kencing sambil berdiri lebih baik bagi dia. Sebab apa? Dia menganggap ini salah satu sunnah juga. Sunnah. Walaupun yang lebih banyak, baginda SAW kencing sambil berdiri, sambil duduk. Sambil duduk berdasarkan hadis umum lah. Hadis umum. Tidak ada hadis yang dengan jelas sebut berapa kali duduk, tak ada begitu. Tapi secara umumnya lebih banyak begitulah. Sebabnya orang kafir Quraisy, dia perlilah kepada orang Islam Nabi itu, dan perli Nabi SAW kencing macam perempuan, kata dia. Macam perempuan macam mana? Duduklah. Daripada situlah kita dapat tahu yang lebih banyak Nabi SAW buat ialah dalam keadaan duduk, bukan berdiri. Sebab orang kafir pun tahu. Dan ini juga menunjukkan orang kafir tidak buat begitu. Lelaki kencing sambil berdiri, perempuan saja yang kencing sambil duduk, sehingga mereka mengejek Nabi kerana kencing sambil duduk. Dia kata macam perempuan. Macam itu perbuatan perempuan. Kalau perempuan, ini semua ni yang kita bincang ni, sama ada sunnah ke, harus ke, makruh ke, ini kepada lelaki. Pada perempuan tidak. Pada perempuan duduk sajalah. Tapi kalau dia kencing sambil berdiri, adakah berdosa? Tidak. Cumanya tak selesa lah. Tak selesa lah. Ini orang perempuan lebih tahu lah. Takkanlah dia nak kencing sambil berdiri. Dan dalam sunnah pun tak ada diajarkan supaya perempuan itu kencing sambil berdiri. Tak ada. Bahkan amalan orang kafir pun dengan sendirinya, mereka tu perempuan duduk. Sebab itulah yang lebih sesuai dan lebih menyelesaikan. Jadi keadaan semula jadi itu lebih sesuai dengan mereka duduk, bukan berdiri. Jadi hukum ini semua ni yang kita duduk bincang ni ialah berkait dengan lelaki. Sebab dari segi lelaki, alatnya pun berbeza daripada perempuan itu. Dan dia boleh ada kalanya sambil berdiri itu lebih memelihara dirinya daripada kekotoran najis itu. Enam, Nabi SAW mengalami sakit belakang atau sakit pinggang. Beliau SAW tidak selesa kencing sambil duduk. Masyarakat Arab pada ketika itu mempercayai kencing sambil berdiri sebagai salah satu bentuk rawatan untuk sakit belakang dan sakit pinggang. Dengan kencing sambil berdiri dalam keadaan mengalami sakit belakang,
dan sakit pinggang, Rasulullah SAW seolah-olah mentakrirkannya, yakni mengesahkannya. Perkara ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan Baihaqi. Jadi Nabi SAW kencing sambil berdiri itu sebenarnya dia macam nak mentakrirkan perbuatan walaupun orang bukan Islam, sebagai pengesahan daripada baginda bahawa benda ni memang boleh diamalkan, memang ada kelebihan, ada kebenarannya, boleh jadi. Itu maksud Nabi SAW kencing sambil berdiri. Yang ke-7, Nabi SAW mengalami kesakitan di bahagian belakang lutut iaitu di bahagian pelipatan lutut. Dalam keadaan itu kencing sambil duduk menyukarkan baginda. Ini beberapa pendapat yang diberikan oleh ulama tentang kenapa Nabi SAW kencing sambil berdiri. Ini bagi orang yang mengatakan kencing sambil berdiri itu makruh, jadi dia cuba cari alasan lah. Tapi bagi orang yang mengatakan harus, tak ada apalah. Apalagi kalau kata ini pilihan dan termasuk dalam sunnah juga, terpulang kepada kita saja, tak timbul dah soalan ini sama ada dia sakit ke tidak sakit ke, tak timbul. Kita nak kata dia sakit tu ada dalil ke? Semata-mata buat andaian saja, semata-mata buat andaian saja, itu tak boleh. Kenyataan ini tersebut di dalam Sunan Baihaqi, tetapi sanadnya dhaif. Jadi bila sanad dhaif, kita tak boleh dapat pegangan betul-betul Nabi pada ketika itu sakitlah, dengan sebab itu dia berdiri. Tak boleh nak kita jadikan bukti. Jadi orang yang mengatakan kencing sambil berdiri itu sunnah atau harus, itu tak benar. Sebab cerita yang sebenarnya ada latar belakangnya, iaitu Nabi sakit. Tak boleh nak kemukakan ini sebagai dalil, tak boleh. Sebab apa? Hadis itu dhaif. Kalau ada yang sebut pun dhaif. Untuk yang ke-8, untuk menyatakan sesuatu yang hukum asalnya makruh atau khilaf aula, tidak akan terus menjadi makruh atau khilaf aula lagi jika keadaannya berubah. Ia boleh bertukar menjadi harus. Jadi keadaan Nabi SAW nak mengajar suatu hukum kepada kita, bahawa hukum ni dalam agama ni dia boleh bertukar-tukar. Ada kalanya sesuatu yang makruh asalnya, jika dalam keadaan-keadaan tertentu dia tidak makruh, dia jadi harus. Bahkan yang haram jadi tidak haram di tempat-tempatnya, boleh berubah. Itulah sebabnya ulama-ulama fiqh mengatakan, menyimpulkan al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum itu berputar mengikut illatnya. Dalam keadaan ini gini hukumnya, kita tak boleh kata kenapa tak tetap. Tak tetap itu sebab keadaannya tak tetap lah. Sebab itu tak tetap hukum pun, dia mengikut keadaan. Ada kalanya begitu ya. Tapi hukum asal dia itu perlu kita tahu. Hukum asalnya haram ke misalnya, atau harus ke asalnya, sekadar itu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu jadi wajib, bertukar jadi wajib. Asalnya kahwin itu harus saja, harus, bukan wajib. Tapi kalau dalam keadaan seseorang itu boleh terdorong melakukan sesuatu maksiat, boleh melakukan dosa besar, maka jadi wajib, kepada dia. Tapi hukum asalnya begitu. Itu perlu tahu lah. Sama juga dengan haram pun sama juga. Boleh bertukar. Dan kepada Nabi SAW macam tadilah kita sebut tadi, iaitu walaupun benda tu kalau diterima pendapat orang yang mengatakan makruh lah, maka Nabi SAW melakukan benda makruh ni, dia berbeza daripada orang lain. Kalau orang lain makruh tak dapat pahala, cuma tak berdosa, pahala tak dapat. Makan petai semata-mata, makan petai tu makruh. Maknanya kalau makan harus tak berdosa. Tetapi nak kata dapat pahala, tak lah. Nabi SAW melarang daripada makan bawang putih, sebab bau busuk.
Jadi kalau petai itu jauh lebih busuk lagi. Nak banding dengan apa ni, bawang putih tu. Jadi hukumnya makruh. Tapi kalau ada sebab lain, tidak ada makruh tu. Misalnya jadi ubat, jadi ubat untuk penyakit dia tu perlu, itu tidak lagi jadi makruh hukumnya. Jadi bertukar-tukar, berubah-ubah keadaan itu. Atau yang makruh ni apa sebenarnya? Semata-mata makan itu sendiri makruh ke? Atau kerana nak bergaul dengan orang, nak pergi tempat orang ramai? Kalau berkait dengan tempat orang ramai, kita tidak nak pergi, tak ada makruh. Tengok hukum dia boleh berubah pula di situ. Yang makruh tu kalau nak terdedah kepada orang ramai, atau kita pergi juga kepada tempat orang ramai tapi kita boleh kawal, kita boleh hilangkan bau itu, pun tidak makruh juga. Makruh tu sebab apa? Semata-mata benda tu ke, atau kerana ada kaitan dengan benda lain? Kalau kerana ada kaitan dengan benda lain, benda tu tak ada, atau ada pun kita boleh menghilangkannya, dia tidak makruh. Begitu keadaan tu berubah-ubah, berubah-ubah keadaan. Yang kesembilan, walaupun biasanya Rasulullah SAW kencing sambil duduk dan kencing sambil berdiri itu pula kurang sopan, atau hukumnya mungkin naik ke peringkat makruh, tetapi kalau ia dilakukan untuk memberitahu bahawa ia tidak haram, lain pula halnya. Malah kepada Rasulullah SAW melakukan perkara seumpama itu juga mendatangkan pahala. Perbuatan Nabi SAW yang seperti ini tidak menjadi sunnah untuk dituruti umat. Ini bagi yang mengatakan makruh lah. Pada asalnya makruh. Jadi perbuatan Nabi itu semata-mata nak menceritakan benda ni tak termasuk dalam benda haram. Maka dia tidak kata sunnah lah. Dia tidak kata sunnah. Kepada Rasulullah tetap dapat pahala. Kepada kita tak dapat pahala. Malah kepada Rasulullah melakukan perkara seumpama itu juga mendatangkan pahala. Sama juga dengan benda-benda lain. Misalnya seorang ulama, dia tidak berpakaian seperti ulama. Untuk apa? Dia ada maksud dia. Ini atas niat. Banyak perkara dalam kehidupan kita ni, agama mengajarkan, dia letak atas niat. Jadi kadang-kadang dalam satu masyarakat dia jadi macam wajib pakai serban, pakai kopiah misalnya. Kalau orang alim mesti begitu. Kalau tidak, dia akan dipandang zero. Ilmu dia jadi tawar. Kalau sampai ke peringkat itu, dan kerana bimbang boleh jadi begitu, seseorang ulama buat sesuatu yang tidak seperti ulama, itu boleh jadi ada kelebihannya. Macam Rasulullah buat kan, dengan maksud supaya jadi tidak taksub, supaya tidak menganggap wajib sesuatu yang tidak wajib. Itu boleh jadi dia dapat pahala di situ kerana niatnya yang baik untuk menjaga agama. Ini kena faham. Kadang-kadang kita tengok pelik ulama, kenapa dia buat begini? Dengan dia buat untuk meyakinkan orang. Kalau dia tak buat, mungkin orang kata ini ialah dari segi harus gitu saja, tapi yang lebih baiknya begini. Ataupun dia cakap saja, sebenarnya dia pun tak sanggup buat, menunjukkan benda ni memang tak elok lah. Mungkin orang anggap begitu. Kalau ada anggapan begitu, kita perlu hilangkan. Seperti mana sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdullah, ketika dia bersembahyang, kain-kain dia macam-macam lah, serbannya, bajunya semua ada, sangkut. Dia bersembahyang jadi imam, tak pakai baju, tak pakai baju, pakai kain selai saja. Orang lain bukan mainnya lah di belakang ni, hebat-hebatnya dengan pakaian. Lalu orang tanya, kenapa kamu buat begini? Sengaja kamu buat? Saya buat gitu, supaya orang yang bodoh seperti kamu faham lah, kata dia, bahawa dalam keadaan kita ada pakaian pun, kita macam ni pun boleh. Walaupun yang lebih baik secara umumnya berpakaian lengkap. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Memang itu lebih baik. Tetapi kalau sampai jadi kesempitan,
dan orang tak tahu hukum yang sebenarnya, yang mana yang wajib, yang perlu dijaga sebenarnya. Dan yang termasuk dalam firman Allah, zinatakum, tu perhiasan tu apa maksudnya? Menutup aurat. Bukan perhiasan ni kalau perempuan pakai subang dia, pakai gelang dia nak sembahyang, bukan begitu maksudnya. Jadi ini dia nak mentafsirkan. Jadi ada maksud dia. Kadang-kadang dia buat sesuatu yang kurang elok, kurang sesuai dengan dia, tapi untuk maksud tertentu. Ini adalah satu amalan sahabat. Boleh jadi dengan sebab itu dia dapat pahala pula. Dia atas niat. Ada kalanya kita dapat pahala ni niat. Kalau tak ada niat, tak ada apa. Tapi kalau niat itu ada, terutamanya untuk menjaga agama, takut-takut jadi suatu hari nanti jadi macam Sikh, mesti kena pakai serban itu. Kalau tidak beragama, fasiklah jadinya. Bahkan ada dah dalam masyarakat kita pun yang menganggap begitu. Kalau tak pakai kopiah ni, fasik jadi. Bila fasik, tak boleh terima dia jadi saksi apa semua. Ini melampau dah jadi. Dengan sebab itu perlu ada sikap. Ulama ni dia jangan jadi orang melampau. Dia jadi sentiasa sederhana. Biar tahu kedudukan yang sebenarnya. Jangan kita duduk letak, sangkut atau kaitkan dengan sesuatu yang sebenarnya bukan penentu. Sedangkan akhlaknya buruk, berdusta, berbohong, menipu dan macam-macam lagi. Itu kita tak ambil kira. Kita hanya tengok dari segi zahir sahaja. Melakukan benda-benda yang salah di sisi agama, kita tak ambil kira. Jadi kena utamakan yang utamalah. Begitu. Jadi kalau dengan niat macam Rasulullah, dia ada maksud dia bukan seperti orang lain dapat pahala bahkan. Jadi untuk peluang yang macam ni kepada orang lain tak ada kan? Ada, macam saya sebut tadilah. Jabir bin Abdullah buat begitu, dia tak dapat pahala. Walaupun dia buat itu dari segi zahirnya, mengikut hukum zahirnya, kuranglah dari segi kesempurnaan pakaian itu. Tetapi dia ada maksud lain. Maksud lain itu kerana niatnya dia ada dapat pahala. Barulah orang tahu bahawa tak mestinya kalau pakaian kita semua ada kita nak pakai. Itu mengikut keadaan kita. Kalau kita panas, diubah kita sembahyang pakai kain saja pun boleh. Apa salahnya? Kita bukan berhubungan dengan manusia, dengan Allah. Kalau manusia mungkinlah kita kata kurang adab, tak sopan macam tu. Tapi kalau dengan Allah, dia tak pandang situ. Dia pandang setakat mana yang diperlukan saja. Itu saja. Yang lebih dipandangnya hati kita, niat kita, hati kita. Kemudian Nabi SAW memanggil Hudzaifah pergi dekat dia tu. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni. Kita tak sempat habiskan lagi, banyak lagi. Setakat itu dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada apa-apa kemuskilan ni? InsyaAllah. Ya. Larangan apa? Itu memang ada. Sebab itulah mengikut Imam Ahmad tak sah salat kalau tak tudung ini. Sebab dia pegang dengan hadis-hadis seperti itulah. Jadi tudung kepala, pakai kopiah itu tidak penting sangat. Tudung bahu. Sekurang-kurangnya macam kita pakai serban kan, kita tutup bahu. Kalau mazhab Ahmad itu mustahab tu. Tapi itu pendapat dia ya. Orang lain, jumhur ulama tidak. Antara pusat dan lutut saja. Tapi kalau tutup itu lagi baiklah, tentu semua terima begitu. Pada dasarnya kalau tutup dengan pakaian yang lengkap itu lebih baiklah. Tetapi antara yang perlu dijaga, kalau mengikut Ahmad, tutup ini. Kalau tak tutup bahu ni sampai tak sah. Ini salah satu pendapatnya. Kenapa dia berpendapat begitu? Ada hadis itulah, dia pegang dengan hadis itulah. Ya, ada kebenarannya. Orang lain dia tak pakai itu sebab dia tengok Jabir misalnya. Jabir tak tudung. Tak tudung. Dan Nabi SAW suruh dia, kalau kain itu tak besar, kalau kain itu panjang, boleh kita tutup, itulah yang sebaik-baiknya.
Tapi tutup pun jangan sampai tangan di dalam. Tak boleh nak angkat apa tak boleh. Tangan di luar. Tubuh ni, lilit ni, cara lilit tu tutup bahu. Itu yang terbaik. Tapi kalau tak cukup, hanya boleh kita buat macam kita pakai kain pelekat itu yang lebih baik. Pakai begitulah. Walaupun tentu sekali dalam keadaan itu terdedahlah bahu ni. Ini semua bagi jumhur ulama mengatakan menutup bahu itu bukan suatu yang wajib dan tidak membatalkan sembahyang. Ini di sini ada khilaf lah antara ulama ya. Ada lagi yang lain insya-Allah. Ada. Semua jelas kita tak sempat habiskan. InsyaAllah kita akan sambung dalam kesempatan akan datang lah, InsyaAllah. Hanya setakat itu dulu. Wallah.